forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Laksami respon tentang MP Pasir Putih yang membawa hujah berdasarkan WhatsApp. So, saya baca detail sedikit. Ketika sekarang undang-undang Datuk Dr. Nik Mohd Zawawi PN Pasir Putih Medan, beliau mempunyai maklumat perbualan melalui WhatsApp antara Datuk Syed Abu Hussein dengan seorang pegawai berkaitan tender berkenaan. Kita mari dengar respon dulu Datuk Rosani. Dia akan tak komen macam biasa. Saya tak habis lagi. Tunggu dulu. Saya dapat laporan WhatsApp. Saya tak habis lagi. Saya harap Bukit Gantang akan buatkan usul untuk menghadap Pasir Putih ke hak dan kebebasan. Itu tak sepatutnya lah benda dia memang dia tu dah mengaik betul lah. Betul, saya melihat nampak gayanya cara kalau parlimen digunakan hanya berdasarkan kepada media sosial, itu yang dijadikan sebagai dia punya asas pembuktiannya. Saya rasa beratlah parlimen. Saya terkejut lagi sekali itu apabila seorang ahli parlimen boleh menggunakan dia punya, itu hari dah kena dah. Ini macam dia gunakan based on surat layang untuk dibahaskan, dan akhirnya dia speaker mengambil keputusan dan dibawa pada jawatan kuasa tata tertib dan digantung 6 bulan. Baru ada lagi itu. Apabila dia berkata di mana puncanya menuduh bahawa kononnya ini sebab mereka sama mereka bergaduh. Saya nampak sebab ini dibangkitkan oleh seorang ahli parlimen yang melihat ahli parlimen ini yang dulu ni bersama dengan mereka dalam pembangkang. Tapi dia dah pun setuju menyokong Saudara Ibrahim. Itu dibangkitkan kononnya berlaku adanya korupsi. Bukan. Jadi ada bangkitlah daripada, tak silap saya, daripada Kampar. Ahli parlimen Kampar bertanya, mana faktanya? Jelutong bertanya, mana faktanya? Ini Sungai Petani. Sungai Petani memanglah. Sungai Petani dia cakap pasal dia kata suruh tarik balik. Dia minta tarik balik. Jelutong bagi ulasan, dia suruh bukan tarik balik saja. Minta fakta namanya. Dia fakta. So dia kata daripada WhatsApp. Astaghfirullahalazim. Saya kata takkanlah itu label seorang ahli parlimen yang berbincang. Tapi kalau dia bercakap kat luar tu, bukan main lagi. Betul. Berjihad mempanjang. Betul. Semua orang salah, semua neraka. Macam dia tu dah tetap dari syurga ke, aku tengok pun terpelanting juga dia ni. Tapi persoalannya sekarang ialah hujah dia tu betul-betul macam tutup bangkang lah, meyakinkan dengan begitu confident. Dah bila dapat WhatsApp. WhatsApp. Ada yang surat layang. Betul. Adanya Facebook, adanya TikTok. Dijadikan bahan dalam dewan. Jadi apakah parlimen kita nak melayan benda-benda yang saya takkanlah sampah, Datuk Seri, tetapi saya merasakan bahawa fakta-fakta ini bukan didapat dengan jelas. Dan kedai kopi ni dia ada idea datang daripada berbagai-bagai sumber. Adanya sumber daripada kawan ke kawan, ada sumber daripada WhatsApp, kemudian dibahaskan mengikut alunan masing-masing, walaupun dia fitnah. Ada kalanya TikTok, ada kalanya mendapat daripada kumpulan dia. Kumpulan dia melakukan fitnah. Bagi contohnya, ada satu WhatsApp dia hantar. Dia sebarkan. Dia kata DAP sekarang ni sedang berencana untuk mengambil semua hospital dalam negara. Lepas tu nak cucuk, nak matikan orang Melayu. Dan dia kata ini sumber yang boleh dipercayai. Tak boleh gitu. Kepala otak dia betul. Tak boleh. Saya tak tahu apa tindakan pada sepatutnya Kementerian Negeri boleh ambil tindakan tu. Sebab itu suasana yang boleh mengharakan keadaan. Yalah, ni benda ni yang saya masalah sekarang ni, kalau dia buat, dia tangkap, dia minta maaf. Lepas tu kita maafkan dia, tak boleh. Hukuman tetap kena jalan. Dia telah mencebelahkan dan telah melanggar perlembagaan, perandakan negara. Betul. Sebab itu saya tak mahu mengulas tentang apa bendera ke apa. Saya lebih suka hari ini kita punya persekitaran perbincangan kita tentang apa yang berlaku di parlimen, kerana saya menuntut, sebab saya adalah pembayar cukai. Orang tanya, you sebagai pembayar cukai ada bayar income tax? Bukan soal income tax, soalnya kalau saya isap rokok, cukai rokok tu saya bayar lah tu. Beli barang, beras pun ada cukai semua cukai. Apa tenging sangat orang itu ni. Cukai. Mana kita lah pembayar cukai. Semua manusia yang ada dalam negara ni semua bercukai. Betul. Jadi saya nak menuntut cukai yang dipungut daripada saya tu digunakan dalam terkumpul bayar gaji atau allowance ahli parlimen dengan RM400 satu hari.
Kamu debate tu bincanglah tentang kami, tentang rakyat, tentang nelayan. Bukan itu saja tu Sri, hotel tidur pun ditanggung oleh parlimen. Transportation pun ditanggung oleh parlimen. Jadi baru bertanggungjawab. Dia harus bertanggungjawab dan producekan satu quality of presented yang dibuat itu untuk rakyat, bagi pihak rakyat, on behalf of the public. Jadi dia nampak benda tu ini untuk rakyat. Contohnya begini ya Cik Sri, saya teringat saya macam saya memohon untuk jadi buat SIP. Dulu saya panggil Attachment Fund. Dia masa itu orang tak nampak sebenarnya. Orang kata takkanlah 10 tahun lagi you boleh agak apa yang akan berlaku. Dia kata tidak. Saya memetik daripada cerita Nabi Yusuf. Dari situ saya nampak bahawa akan berlaku lagi ni. Akan berlaku. Memang dah ada fenomena tu. Jadi saya cadangkan ditubuhkan satu tabung untuk membantu pekerja-pekerja dalam negara ini yang 13 juta ni. Dan apa yang menjadi kenyataan ialah ketika itu Perdana Menteri bersetuju untuk diwujudkan skim insurans pekerja. Berapa ratus ribu orang manfaat ketika dalam COVID. Dan walaupun yang bawa itu saya pada tahun 2009, 10 tahun. Datuk sebagai pembangkang tu. Ya, sebagai pembangkang. Tapi debate lah berkualiti. Pembangkang yang berkualiti lah. Kualiti. Maknanya you presented the public. Jadi saya kata kena buat. Alhamdulillah 614,000 orang lebih dapat manfaat. Begitu juga dan kalau kita tengok cuti bersalin. Di session 37 dia kata 60 hari. 60 hari. Sekarang ni dia bagi 98 hari. Dan dia telah dipindah begitu drastik session 37. Untuk kegunaan semua kaum anak-anak muda kita yang wanita yang bersalin, dia dapat manfaat daripada itu. Debate lah benda yang mewakili rakyat, bukan debate ikut kepala otak engkau je. Dan Datuk, saya dalam 4-5 hari dulu saya pernah bercakap dalam live saya ni, ada seorang ahli parlimen, siapa dia bercakap, dia menceritakan tentang keraguan dia tentang penjualan saham Malaysia Airport. Malaysia Airport kepada BlackRock lah kononnya, kan. So itu isunya, tapi dijawab oleh backbencher yang jualan tu. Mula dia kata dijual airport tu pada syarikat luar, sebenarnya dia kata bukan saham. Tu fitnah tu. Betul. Lepas tu dia jawab kata sebenarnya tarik balik, sebenarnya yang jual tu adalah 30% saham. 70% masih lagi milik negara. Kemudian dia boleh mengatakan bahawa sewajarnya apa jaminan bahawa saham ini masa depan tidak akan dijual kepada syarikat luar. Jaminan lah. Jaminan. Saya dalam hati saya kata, you are the lawmaker. You sebagai pembuat dasar, you sebagai pembuat undang-undang. Kenapa tak boleh buat usul undang-undang? Saya dengan ini mengusulkan Dewan Yang Mulia ini mengambil satu ketetapan, diwujudkan satu rang undang-undang bahawa syarikat saham Malaysia Airport ini 70% ini selagi ada bulan dan bintang tidak boleh dijual kepada syarikat luar negeri. Boleh tak boleh saya tanya Wabi sebagai sewajibnya. Sepatutnya kalau tak buat itunya berdosa. Sebab tanggungjawab dia. Dia jenilah. Kalau dia rangkumkan semua, dia ada binding. Bila dia buat usul tu dia ada binding. Betul. Bila usul itu mewakili seluruh syarikat ataupun agensi dan juga GLC kerajaan untuk tidak mengizinkan penjualan saham melebihi 30%. Betul. Sebab semua terjawab lah. Buatlah satu undang-undang. Buat satu undang-undang. Takkanlah kita di luar sini nak mencadangkan pada mereka yang ada hak dalam Dewan. Saya di luar saja. Sebab tu saya kata be smart. Jangan jadi bengap itu dibawa dalam perbahasan hingga kamu tak tahu hak kamu. Ini hak dia. Dan dia kata nak jaga kepentingan. BlackRock tu dah lama di sini lah. Yang saya duduk pening tu, dia dekat Kelantan tu. Dia kata bendera tu bendera. Aku tengok Kelantan punya bendera di Kota Busang tu elok je, dia besar. Tak ada siapa pun cakap. Siapa tak bunyi. Dah berapa lama, lebih dulu lagi. Dah tanah tu pula kau pergi pula pajak pula dekat syarikat tu. Apa ada masalah? 23,000 hektar. Apa ada masalah? Tak ada masalah. Bila Tanzania ada masalah. Ya Allah, ini sebahagian daripada kebobrokan yang langsung tak memikirkan rakyat. Saya harap kita punya perbincangan kita malam ini, Datuk, adalah supaya kalau ahli parlimen lihat benda ni,
Sedarlah diri anda adalah sebagai pembuat undang-undang. Exactly. You are the lawmaker. Tanggung dan tugas dan tanggungjawab anda bukan hanya sekadar memanahkan kerusi. Bukan sekadar bila hari Selasa Datuk Seri Anwar Ibrahim ada, tak nak jawab, tak nak datang. Itu yang masalah dia. Di luar pupang macam-macam cakap berjihad. Betul. Itu berapa kita melawan kerajaan berjihad. Contoh kita ni dia bersokongkol dengan Yahudi. Betul. Kepala tanging dia. Kata nak buat usul ni tak percaya pula tu. Mana dia? Keabsahan. Kita tunggu juga. Bukan main garang lagi. Kita nak pastikan pada kepala otak kau. Sekarang buatlah. Saya tunggu ada ke? Datuk Seri Anwar Ibrahim bercabar, dia tak bawa lah. Kalaulah benda tu tak memenuhi syarat 14 hari notis dan sebagainya, tak apa. Saya akan memastikan sebagai ketua majlis. Sebab ketua Perdana Menteri adalah ketua majlis di Parlimen. Saya akan pastikan speaker bagi ruang untuk bawa usul ni tak percaya. Tak ada pun. Yang saya tengok ada pula ahli parlimen jadi drama. Apakah drama minggu ini? Menangis kat Dewan. Menangis lagi? Menangis. Saya tak tengok ada. Saya melihat bagaimana berlaku kemiskinan yang meninggal kerana tak cukup makan. Menangis. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku. 33 bulan tu buat apa? Yang sekarang ni kerajaan bagi untuk peruntukan ramah tu sampai 4,600 tu berjadah. Ya. Kita bukanlah berlakon tu benar berlakon. Betul. Tapi janganlah berlakon tu menjijikkan. Ya. Orang tengok berlakon ni nampak sangat ni, kamu ni buat kerja menangis ni untuk apa sebenarnya? Kamu faham tak apa yang kamu menangis tu? Ya. Nak berlakon boleh, tapi bila kalau tangisan mewarnai jiwanya itu berbeza. Saya harap Bukit Gantang akan buatkan usul untuk menghadap Pasir Putih ke hak dan kebebasan. Itu tak sepatutnya lah benda dia memang dia tu dah mengaik betul lah. Betul. Saya melihat nampak gayanya cara kalau parlimen digunakan hanya berdasarkan kepada media sosial, itu yang dijadikan sebagai dia punya asas pembuktiannya. Saya rasa beratlah parlimen. Kita saya baca detail lagi. Ni Ahmad Zawi mendakwa Syed Abdul Hussein memohon tender berkenaan melalui sebuah syarikat dan bertembung dengan permohonan Felda disaji syarikat milik kerajaan. Saya ada satu mesej yang di mesej antara Bukit Gantang dan seorang pegawai di waktu malam. Kalau saya nak baca ni ada tadi makan masa, tapi saya nak sebut akhir dalam mesej itu bahagian Datuk pun ada. Ini satu benda yang tidak sepatutnya wujud. Akhiran tuan nampaknya sepatutnya MP Pasir Putih ni bawa hujah, tunjuk bukti. Jangan tak boleh melalui WhatsApp saja, tak boleh pakai lah. Kalau cakap bawa hujah WhatsApp, semua orang ada macam-macam WhatsApp. Kita mahu menyokong kerja apa pada dapat Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.